Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya Hidayah dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Hai, saya Fazil dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, Klinik Kurnia beroperasi 24 jam. Kepakaran Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat yang tidak mengetahui status kesihatannya untuk berada dalam keadaan sihat, cergas dan aktif serta dapat tidur dengan nyenyak di malam hari. Okey, pada hari ini topik pada hari ini ialah akhir balir peringkat permulaan awal remaja. Okey, definisi akhir balir. Satu peringkat tubuh badan manusia berubah dari seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. Dan perubahan ini termasuklah ciri-ciri seks premier dan sekunder yang disebabkan oleh hormon kita dan merupakan tanda kepada seorang itu mempunyai anak atau juga sebagai kematangan seksual. Okey, umur ketika mencapai akhir balir ni kebiasaannya lah umurnya antara 9 hingga 16 tahun bagi lelaki dan perempuan. Ada juga mengalami akhir balir yang tidak normal seperti terlalu awal kerana kemungkinan besar ini disebabkan oleh kekurangan nutrisi, stres, hormon, faktor genetik ataupun bahan kimia dalam pemakanan kita lah. Dan ciri-ciri perubahan akhir balir ini, untuk lelaki dia ada ciri-ciri lah untuk kita berlakunya akhir balir ni. Untuk lelaki adalah perubahan saiz kemaluan dan pertumbuhan misai atau janggut. Biasalah kalau kita dengar kalau orang dah akhir balir ni dia akan tumbuh semua tu kan, misai, janggut dan pertumbuhan bulu di ketiak di kawasan kemaluan, ataupun kalau lelaki suara dia menjadi garau. Dan perubahan untuk perempuan pula, perubahan faraj dan ovari, perubahan payudara, punggung membesar, pertumbuhan bulu di kawasan kemaluan dan datangnya period. Untuk menunjukkan perubahan akhir balir lah untuk lelaki dan perempuan. Okey, masalah tentang akhir balir yang tidak normal ni. Dikatakan tidak normal apabila akhir balir yang berlaku terlalu awal ataupun terlalu lewat. Macam 8 tahun dah berlaku. Itu tidak normal lah bagi perempuan. Berlaku pada lelaki maupun wanita. Dua-dua boleh ada yang tak normal je lah, lelaki atau wanita. Dia bukanlah sesuatu yang baik ataupun buruk. Dia akhir balir terlalu awal mungkin akan terdedah kepada gejala susun mau kepada sebab kita masih kecil lagi kan. So pergaulan dengan orang kita akan, yelah kalau dah akhir balir ni dia macam lainlah hormonnya dengan orang yang lebih dewasa. Dia akan kawan-kawan dengan orang yang lebih dewasa. So itulah. Okay. Next pula, saya nak bincangkan tentang perbezaan antara akhir balir terlalu awal dan juga terlalu lewat. Okay, ada perbezaan lah antara akhir balir terlalu awal dan terlalu lewat ni. Okay, bagi akhir balir yang terlalu awal ni, maksudnya perkembangan seksual berlaku sebelum umur 8 tahun bagi kanak-kanak perempuan dan 9 tahun bagi kanak-kanak lelaki. Manakala kelewatan akhir balir pula bermaksud tak ada tanda perkembangan seksual pada umur 13 tahun bagi perempuan dan 14 tahun bagi lelaki. Maksudnya dia lambat lah. Umur 13, 14 dia belum lagi akhir balik. Tu kira macam dah lewat sangat lah sebab definisi yang untuk akhir balik adalah daripada umur 9 hingga 16 tahun. Okey. Kira macam 16 tu dah kira lambat sangat lah. So 13, 14 tu dah lambat. Itu kira lewat lah. Okey, antara penyebab untuk akhir balik yang terlalu awal pula, penyakit otak seperti tumor atau ketumbuhan atau kesan masalah penyakit otak yang lalu. Maksudnya sebelum ni dia pernah mengalami tumor lah ataupun ada masalah lain di otak. Ini boleh itu adalah akhir balik yang terlalu awal atau kelewatan bagi akhir balik kelewatan pula disebabkan oleh keturunan. Ini berlaku dalam keluarga lah. Maksudnya ahli keluarga lain ada juga yang lewat akhir balik ataupun keabnormalan kromosom. Maksudnya genetik untuk daripada ibu dan juga ayah berbeza, ataupun penyakit kronik seperti penyakit buah pinggang, hati dan darah. Ini juga boleh menyebabkan kelewatan akhir balik. Okey. Selain itu juga tanda-tanda dan gejala bagi akhir balik awal ni, bagi kanak-kanak perempuan
pembentukan payudara berlaku sebelum umur 8 tahun. Ini kita boleh tengoklah daripada fizikal seorang perempuan ni, kita boleh tengok pembentukan payudara dia terlalu awal, yang bermula daripada umur 8 tahun lah. Yang tu kira macam terlalu awal sangat lah. Okay, lain pula pertumbuhan awal bulu-bulu badan seperti di ketiak dan juga kemaluan. Selain itu juga kitaran haid bermula awal. Contoh macam 8 tahun ke 12 tahun, 8-9 tahun tu dia dah start akhir balik pula. Dah start awal haid. So kira macam awal sangat lah tu. Kalau kelewatan akhir balik pula, tanda-tanda dia untuk perempuan tidak atau kurang pembentukan payudara pada umur 13 tahun. Kira macam pembentukan payudara dia tu kurang atau tak membesar lah, senang cerita. Selain itu juga jarak antara pembentukan payudara dan kitaran haid bermula lebih dari 5 tahun. Selain itu juga kurang bulu kemaluan pada umur 14 tahun. Ini boleh jadi juga terjadi sebab dia kelewatan akhir balik. Itu adalah penyebab-penyebab tadilah yang saya bagi tahu tadi. Keturunan, keabnormalan kromosom ataupun penyakit kronik. Selain itu juga ketiadaan permulaan kitaran haid pada umur 16 tahun. Dia lambat datang haid. Terlalu lambat lah, itu pun boleh jadi kelewatan akhir balik. Okey. Bagi tanda-tanda dan gejala pula untuk lelaki, pembesaran awal pada zakar dan testis. Pertumbuhan awal bulu-bulu badan seperti di kawasan ketiak, kawasan kemaluan, misai dan janggut, serta perubahan suara yang lebih awal, lebih garau dan dalam. Ini adalah akhir balik yang awal. Manakala akhir balik yang lewat untuk lelaki, dia kurang perkembangan pada testis pada umur 14 tahun, kurangnya pertumbuhan bulu pada umur 15 tahun dan juga perkembangan pembesaran alat genital yakni kelamin melebihi 5 tahun. Okey, itu antara perbezaan akhir balik awal dan juga akhir balik lewat. Okey. Seterusnya saya nak bincangkan tentang diagnosis akhir balik tidak normal. Okey, ini antara faktor-faktor yang kita kena ambil tahulah kenapa akhir balik tu tak normal. Dia terlalu lewat ataupun terlalu awal. Okey, dari sini ambil sejarah perubatan dari individu, dari diri sendiri pasien tu yang dia datang lambat atau lewat, ataupun daripada ibu bapa. Kita kena ambil sejarah keluarga pasien tu lah. Kita kena tahu latar belakang dia, medical check-up dia tu semualah. Dan juga pemeriksaan fizikal, ujian darah dan juga X-ray. Ni kita kena ambil kira juga. Sebab kita nak tahu sebab apa dia datang lambat ataupun terlalu awal. Okey, rawatan ni pula untuk rawat akhir balik ni, merawat penyakit dasar atau sebenar seperti tumor pada ovari dan otak, terapi hormon yang mana untuk merawat hormon yang tak seimbang dalam badan seseorang tu yang menyebabkan seseorang tu lewat atau awal, dan juga rawatan hormon yang khusus seperti yang ditentukan oleh doktor bergantung pada umur, keseluruhan sejarah kesihatan dan perubahan serta tahap keadaan penyakit dan juga pendapat dan kehendak. So benda ni kita kena deal lah dengan diri sendiri, dengan ahli keluarga lain untuk dapatkan rawatan dengan doktor. Okey, jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya di ruangan komen atau bertanya, kita akan cuba jawab jika ada sebarang soalan. Okey, sama-sama itu kita promote servis terbaru kita iaitu Private Doc. Okey, Klinik Kurnia ada menjadikan satu program baru yang dinamakan Private Doc. Apa itu Private Doc? Private Doc adalah satu program khas untuk mereka yang risau akan tahap kesihatan ibu bapa, keluarga ataupun diri sendiri, ataupun tiada masa untuk ke klinik, untuk membawa ibu bapa ke klinik kerana kesibukan kerja, ataupun ibu bapa terlalu uzur sehingga menimbulkan kesukaran untuk dibawa ke klinik, ataupun anda tidak mahu membazir masa dengan menunggu giliran yang lama di hospital atau klinik. Okey, apa keistimewaan Private Doc ini adalah di mana doktor dan paramedik akan datang ke rumah anda untuk buat pemeriksaan kesihatan beserta follow up. Kita ada follow up lah. Dan kita ada package 6 bulan atau setahun. Dan kita ada package tambahan seperti house call, nursing care, physiotherapy, medication delivery, penghantaran ubat dan home health screening lah untuk keluarga ataupun sesiapa yang nak lah. Okay, anda tidak perlu datang ke klinik dan tidak perlu menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan rawatan. So Private Doc ada solusinya.
So, anda perlu hubungi klinik Kurnia di talian 0743225518 atau boleh WhatsApp kami di talian 0112952448. Dan anda juga boleh join grup kami, grup private dog kami di Facebook yang dinamakan Private Dog. Okey. Okey. Saya nak cakap juga esok seperti biasa event kami pemeriksaan kesihatan percuma di Masjid Jami' Seri Medan pada jam 9 pagi 24 Januari 2020. So siapa-siapa yang berada berdekatan dan juga berkesempatan bolehlah datang jumpa tim kami untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan percuma. Okey, pemeriksaan kesihatan percuma ni untuk pekerja B40 iaitu penerima BSH yang mana berumur 40 tahun ke atas yang layak boleh dapatkan pemeriksaan secara percuma lah, dan juga perkeso yang mana berumur 40 tahun ke atas yang pernah mencarum akan ada juga pemeriksaan kesihatan percuma tu. So siapa-siapa yang berkelayakan dan juga berkesempatan bolehlah datang jumpa tim kami. Okey, selain itu juga kalau tak ada antara dua tu, pernah mencarum perkeso ataupun peka B40, kami ada juga jalankan pemeriksaan asas lah, seperti berat, tinggi, BMI dan juga pemeriksaan tekanan darah dan juga gula lah. Okey. So siapa-siapa yang berkesempatan bolehlah datang jumpa tim kami. Okey. Dan semasa Tahun Baru Cina ini, klinik Kurnia ada membuat promosi 30% untuk semua pemeriksaan darah. Okey, bagi sesiapa yang nak cek kesihatan, kita ada promosi lah. Cepat-cepatlah grab. Dan hanya sampai 24 Januari sampai esok 4 Januari. So datanglah ramai-ramai. Grab opportunity ni. Okey, itu saja. Terima kasih.